Menarik hari ini, kemenangan Samsuri beri nilai tambah kualiti Perikatan Nasional. Undi BN merosot, bukti rakyat tolak gabungan UMNO dan DAP. Razi dakwa wakil UMNO di Parlimen tidak berjuang kepentingan rakyat Melayu dan Bumi Putra. Ahmad Maslan tegas spekulasi 10 ahli Parlimen beralih ke PN tidak berlaku. Pencapaian Muhammad Sabu setahun dalam pentadbiran. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi tengah hari Isnin 4 Disember 2023. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, kemenangan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang mendapat mandat sebagai Wakil Rakyat Parlimen Kemaman bakal memberi nilai tambah berganda kepada kualiti Perikatan Nasional. Menurutnya, kemenangan besar itu membuktikan sokongan padu pengundi Melayu yang menandakan secara jelas lagi bersuluh bahawa PN adalah wadah utama politik orang Melayu. Hamzah berkata majoriti 37,220 undi yang diterima Dr. Sam yang menyaksikan lonjakan lebih 10,000 undi juga merupakan bukti jelas bahawa rakyat menolak kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pilihan Raya Kecil Kemaman menyaksikan PAS berjaya mengekalkan mandat apabila calonnya Ahmad Samsuri mendahului dengan majoriti 37,220 undi hasil kiraan daripada 249 keseluruhan peti undi pilihan raya itu. Ahmad Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu mendapat 64,998 undi, manakala lawannya daripada calon BN bekas Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Noor mendapati 25,023 undi. Majoriti yang diperoleh calon PAS kali ini melebihi 10,041 undi berbanding penyandang sebelum ini, Cik Alias Hamid yang memperoleh majoriti sebanyak 27,179 undi. Mengulas lanjut, Hamzah berkata kemerosotan undi sehingga 10,757 undi yang diterima UMNO dalam PRK ini berbanding pilihan raya umum ke-15 lalu membuktikan berlakunya peralihan sokongan besar-besaran pengundi UMNO kepada PN. Kemerosotan undi diperoleh Barisan Nasional pada pilihan raya kecil Parlimen Kemaman membuktikan rakyat terutama pengundi Melayu menolak gabungan UMNO dan DAP dalam kerajaan perpaduan ketika ini. Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia bahagian Maran, Datuk Jasri Jamaluddin berkata, keputusan itu juga satu referendum rakyat terhadap kerajaan Madani dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam PRK itu, calon PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang juga Menteri Besar menang dengan majoriti besar 37,220 undi apabila memperoleh 64,998 undi berbanding calon Barisan Nasional Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Noor. Seramai 65.76% atau 92,776 pengundi daripada 141,790 pemilih berdaftar turun menunaikan tanggungjawab mengundi pada PRK Parlimen Kemaman. Pada PRU 15, penyandang kerusi Parlimen itu dari PAS alias Cik Hamid menang dengan majoriti 27,179 undi dengan meraih 65,714 undi dalam saingan 4 penjuru. Alias menewaskan calon BN Datuk Seri Ahmad Said yang meraih 38,535 undi dan dua calon lain iaitu calon Pakatan Harapan Hasuni Sudin mendapat 8,340 undi, manakala calon Parti Pejuang Tanah Air Rosli Abdul Ghani hanya memperoleh 506 undi. Mengulas lanjut, Jasri yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Sentul berkata, rakyat Parlimen Kemaman membuat keputusan tepat apabila memilih Ahmad Samsuri sebagai wakil rakyat di situ. Tiada keperluan sama sekali untuk wakil UMNO dihantar ke dalam Parlimen memandangkan mereka tidak akan memperjuangkan kepentingan rakyat, orang Melayu dan Bumi Putra. Naib Presiden Bersatu Datuk Dr. Muhammad Razi Majidin bahkan membidas pemimpin UMNO kini hanya mendiamkan diri
senyap dan menikus kerana takutnya kepada DAP sehingga tidak bercakap mengenai agama dan bangsa. Sebaliknya, kesali beliau ketika berbicara mengenai agama dan bangsa cuba ditanam sebagai pemikiran kolot. Penasihat DAP Tan Sri Lim Kit Siang pula membangkitkan mengenai jawatan Perdana Menteri untuk bukan Melayu. Ahli Parlimen Putrajaya itu turut menyuarakan kekesalannya kerana beberapa persoalan yang ditanyakan di sidang Dewan Rakyat gagal bahkan tidak dijawab oleh pihak kerajaan, antaranya isu-isu Felda. Beliau juga mendedahkan mengenai keputusan Lembaga Tabung Angkatan Tentera untuk menjual saham yang dipegang dalam Boosted Plantation melibatkan pemilikan tanah seluas lebih 240,000 ekar di seluruh negara. Datuk Seri Ahmad Maslan menegaskan spekulasi 10 ahli parlimen blok kerajaan akan beralih sokongan terhadap Perikatan Nasional tidak akan berlaku. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu berkata, perkara itu amat mustahil kerana ahli parlimen diikat dengan perjanjian sebelum pilihan raya umum ke-15. Beliau juga yakin tiada yang akan berpaling tadah kerana ikatan 100 juta ringgit dan jika ada 10 ahli parlimen UMNO yang hendak sertai PN perlu sediakan 1 bilion ringgit. Katanya jika benar 10 ahli parlimen sertai blok pembangkang, maka kerajaan masih berbaki 137 kerusi. Bagaimanapun, beliau menegaskan tidak akan keluar dari blok kerajaan. Pada Sabtu, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Muhammad Rezwan Mat Yusof berkata, spekulasi itu bukan sekadar cakap kosong. Susulan beliau dimaklumkan terdapat perbincangan secara dalaman dalam kalangan pucuk pimpinan tertinggi berkenaan perkara itu. Menurutnya, lebih 10 ahli parlimen daripada parti-parti kerajaan perpaduan termasuk Parti Keadilan Rakyat dipercayai merupakan kelompok pertama bakal menyatakan sokongan terhadap blok pembangkang. Seterusnya diikuti oleh kelompok ahli-ahli parlimen kerajaan lain. Sudah setahun dalam pentadbiran, pastinya ramai ingin tahu pencapaian dan inisiatif oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu. Antara pencapaian beliau ialah telur ayam di pasaran yang sudah berlanjutan hampir setahun semasa pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri berjaya selesai dalam tempoh 2 bulan melalui intervensi jangka pendek import dari luar. Selain itu, PMX dan KPKM berjaya mendapat persetujuan bernas untuk memberikan bantuan khas 60 juta ringgit kepada pesawah selain perkongsian 30% dari keuntungan bersih bernas. Seramai 240,000 pesawah dapat manfaat. Dalam pada itu, beliau turut memfokuskan 5 fokus utama iaitu perkasa industri aquakultur, perluas penternakan lembu feedlot, penanaman jagung bijan, tingkat penglibatan belia dalam pertanian dan perkasa Institut Latihan Pertanian. KPKM meluluskan subsidi kepada penternak ayam, daging dan ayam penelur untuk atasi kenaikan kos pengeluaran seterusnya, menstabilkan harga ayam dan telur dan jualan barangan keperluan harian pada harga yang cukup murah untuk pengguna yang terkesan. Bekalan telur ayam, ayam dan daging mencukupi dan tiada sebarang masalah atau kenaikan harga di sepanjang bulan Ramadan. Aidilfitri dan Aidiladha tidak seperti tahun sebelumnya. Peningkatan mendadak permintaan beras putih tempatan akibat kenaikan harga beras dunia, maka Opjamin dijalankan. Intervensi lain melibatkan edaran melalui Fama, subsidi 950 per tan untuk beras import Sabah, Sarawak dan Labuan, kontrak kerajaan gunakan beras import dan penguatkuasaan ops beras tempatan. Selain itu, banyak lagi perkembangan baik akan dikongsikan mengenai pencapaian Muhammad Sabu dalam menambah baik isu yang terjadi di bawah bidang KPKM. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.